kita ke data seterusnya. Baik, selain daripada data ASB untuk kita lihat, kita juga akan bawakan bagaimanakah antara laporan ataupun dapatan kajian yang terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai perdagangan luar negeri Malaysia pada bulan November 2023. Kalau boleh kita saksikan pertama sekali secara keseluruhan, imbangan dagangan iaitu berjumlah 12.4 bilion ringgit, iaitu kita dapat saksikan penurunan dalam imbangan dagangan sebanyak 43.1%. Tetapi kalau kita bahagikan kepada dua, iaitu ekspor dan import, kita dapat saksikan ekspor pada November tahun ini mengalami penurunan kepada 5.9% kepada jumlah 122.1 bilion ringgit. Manakala import meningkat pada bulan November kepada 109.7 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 1.7%. Namun kita masih mengalami penurunan dari segi jumlah dagangan kepada 2.4% kepada 231.8 bilion ringgit. Selain itu, untuk kita saksikan bagaimanakah prestasi ataupun pergerakan perdagangan luar negeri kita daripada Januari 2022 sehinggalah November tahun ini, kita sudah tentu kita dapat saksikan. Untuk anda membezakan color line warna biru di atas ini iaitu adalah mencerminkan prestasi ekspor kita, manakala kuning mewakili import kita. Dan kita dapat saksikan prestasi kita perbandingan daripada November tahun lepas, iaitu ekspor kita berada pada 129.7 bilion ringgit, manakala import berada pada 107.9 bilion ringgit. Dan prestasi dalam masa setahun sehinggalah November tahun ini, kita dapat saksikan ekspor menurun sehinggalah ia mencapai tahap terkini iaitu 122.1 bilion ringgit, manakala import daripada prestasi tahun lepas ke hari ini pada bulan November 2023, kita dapat saksikan peningkatan daripada 170.9 bilion ringgit kepada 109.7 bilion ringgit. Manakala kalau kita nak lihat lebih lagi pada perincian prestasi ekspor dan import bagi sektor, antara sektor yang tertinggi memberi sumbangan kepada ekspor dan import kita adalah sektor pembuatan, di mana kita dapat saksikan ekspor adalah memberi sumbangan sebanyak 102.4 bilion ringgit. Namun ia sedikit penurunan pada November kepada 6.7%. Dan import untuk sektor pembuatan mengalami peningkatan sebanyak 2.2% kepada 92.2 bilion ringgit. Manakala kita dapat saksikan sektor ekspor dan import iaitu pelombongan mengalami kedua-dua peningkatan iaitu positif dari segi ekspor dan import. Manakala pertanian kedua-duanya mengalami penurunan, penyusutan pada bulan November 2023 dengan arrow merah menunjukkan penurunan ataupun penyusutan yang dialami oleh sektor pertanian daripada segi ekspor dan import. Tambah lagi untuk kita saksikan import bagi BEC dan penggunaan akhir yang terbagi kepada tiga. Di sini kalau anda lihat barangan perantaraan dan barangan modal dan barangan penggunaan, di sini antara sumbangan yang tertinggi adalah daripada barangan perantaraan sebanyak 51.2%. Tetapi kalau kita nak lihat daripada prestasi pertumbuhan untuk ketiga-tiga subsektor ini, kita dapat saksikan iaitu barangan perantaraan pada November mengalami penurunan sebanyak 56.2 bilion ringgit, penurunan sebanyak 5.2%. Manakala untuk barangan modal dan barangan pengguna mengalami peningkatan pada November 2023, di mana ia telah meningkat sebanyak 53.3% dan 2.2% masing-masing. Tambahan lagi untuk kita saksikan lebih terperinci bagaimanakah rakan dagangan utama kita, sudah tentu China, Singapura dan Amerika Syarikat, yang apa yang kita dapat saksikan secara ringkas, ketiga negara rakan dagangan utama ini mengalami penurunan daripada segi ekspor. Kita dapat saksikan China menurun sebanyak 8.4%, Singapura turun 17% dan Amerika Syarikat mengalami penurunan yang sama 8.5%. Manakala import, kita dapat sedikit berita baik di mana Singapura dan Amerika mengalami peningkatan, tapi China mengalami penurunan kepada 2.4%. Manakala rakan dagangan yang lain, Singapura, Amerika Syarikat mengalami peningkatan daripada segi pertumbuhan dari rakan dagangan utama kita. Yang terakhir sekali untuk kita lihat dagangan dengan ASEAN pada November tahun ini memberi sumbangan sebanyak 27.3%. Namun ia mengalami penurunan atau penyusutan daripada segi ekspor kepada 36.4 bilion ringgit, iaitu penurunan sebanyak 5.8%.
Manakala import juga kita lihat peningkatan tetapi 26.9 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 8.6%. Dan ini adalah prestasi perdagangan luar negeri untuk kita saksikan setakat November 2023. Sudah tentu bergerak ke hadapan untuk kita teliti. Daripada data ini, apakah apa yang boleh kita fahami lebih mendalam. Kita mempersilakan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Razman kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau kita teliti di sini, kebanyakan prestasi ekspor Malaysia merosot. Jumlah perdagangan juga menyusut pada November lebih daripada jangkaan. Kenyataan dari Dawson ini menyatakan ia antara disebabkan permintaan luaran yang lemah terhadap barangan Malaysia. Mungkin Doktor boleh kongsikan mengapa ini berlaku dan bagaimana untuk kita atasi perkara ini. Ini apabila kita merujuk kepada permintaan luaran yang lemah, sudah tentu kita mahu melihat rakan dagang utama kita bagaimana dengan aktiviti ekonomi di setiap negara tersebut. Dan apabila kita melihat sebagai contoh negara dagang utama itu China, pada bulan November mereka mengalami keadaan inflasi negatif, berlakunya deflasi untuk 2 bulan berturut-turut sejak Oktober negatif 0.2 dan November negatif 0.5. Ini bermakna berlakunya pengecupan ekonomi dan menyebabkan kurangnya permintaan daripada negara China ke atas barangan kita, menyebabkan dagangan kita merosot. Dan kalau kita lihat suasana di Amerika Syarikat juga, tahun lepas mereka mengalami inflasi setinggi 9%, tetapi sekarang pada bulan November 3.1%, bermakna masih lagi kurang permintaan daripada Amerika Syarikat kerana berlaku penurunan kadar inflasi tersebut. Dan di Singapura juga kita lihat 2-3 bulan sebelum ini pun penurunan inflasi, cuma pada bulan Oktober mula menunjukkan peningkatan. Dan sama juga kalau kita lihat di negara Jepun, negara dagang kelima kita, turutlah menunjukkan penurunan dari segi pengucupan ekonomi mereka, kadar penumbuhan yang rendah, tetapi sudah mula menunjukkan sedikit peningkatan pada bulan yang lepas. Ini bermakna walaupun jumlah perdagangan dilihat merudum sedikit untuk bulan November, ianya disebabkan oleh aktiviti ekonomi yang perlahan di kalangan negara dagang utama kita. Namun kadar inflasi untuk November bagi beberapa negara dagang utama ini telah mula menunjukkan peningkatan, iaitu itu adalah salah satu petanda bahawa ekonomi mereka kembali berkembang, dan ini kita lihat akan membawa sedikit perubahan kepada jumlah perdagangan kita untuk bulan-bulan akan datang. Dan kita lihat sektor elektrik dan elektronik E&E merupakan antara subsektor industri pembuatan Malaysia yang membuktikan kekuatan dan keteguhannya dengan terus menarik jumlah pelaburan yang tinggi. Jadi bagaimana untuk kita pastikan sektor ini mampu untuk terus membina rantaian bekalan elektronik yang berdaya tahan dan mampan di rantau ASEAN, sekaligus menepati jangkaan sumbangan sebanyak 120 bilion ringgit kepada KDNK negara dan menjana pendapatan ekspor sebanyak 495 bilion ringgit menjelang 2025. Doktor, mampukah ia dicapai? Ya, memang kita tidak nafikan elektrik dan elektronik ini adalah satu sektor ataupun ekspor utama negara kita. Tahun lepas sahaja bernilai 593 bilion, dan ianya adalah peningkatan 22% daripada tahun sebelumnya dan mewakili 38% daripada keseluruhan ekspor Malaysia. Dan kalau kita lihat, kita sebenarnya memang adalah negara yang ke-12 terbesar ekspor untuk barangan elektrikal dan elektronik, dan kalau kita nak lebih spesifik lagi dari segi semikonduktor, kita adalah yang ke-6 terbesar. Dan apa yang berlaku sebenarnya dalam sektor elektrik elektronik ini, sebelum ini berlaku penyesuaian dari segi permintaan, namun saya lihat kita masih lagi mampu menepati jangkaan sumbangan 120 bilion kepada KDNK kerana ada beberapa laporan yang saya terima. Sebagai contoh, Taiwan merupakan antara negara dagang utama kita yang mengimport daripada kita, sudah mula mencatatkan peningkatan dari segi chip shipment ataupun pengeksportan chipnya, 12% peningkatan selepas setahun lebih. Ini bermakna mereka menjangkakan permintaan global akan kembali pada tahun depan 2024. Dan juga laporan daripada International Data Corporation turut melihat bahawa walaupun
pendapatan ataupun hasil semiconductor dunia jatuh pada tahun 23, namun ini akan kembali meningkat pada tahun depan, akan meningkat dari segi pendapatan sebanyak 20%. Di situ saya lihat apabila ramai sudah melihat akan berlaku peningkatan permintaan untuk barangan elektrikal pada tahun hadapan, kita akan mampu menjana pendapatan ekspor yang seperti dijangkakan 495 bilion menjelang 2025. Jadi, bagaimana pula dengan sektor-sektor lain yang mengalami penyusutan ini? Bagaimanakah persediaan mereka dalam menghadapi iaitu antara cabaran-cabaran global pada tahun hadapan? Ya, kalau kita melihat setiap sektor yang mengalami penyusutan, ianya berlaku disebabkan seperti yang saya sebutlah, iaitu suasana global ataupun rakan dagang yang pada tahun ini mengalami beberapa orang kata situasi ekonomi yang tidak orang kata um, tidak begitu orang kata baguslah, maknanya dari segi permintaan, dari segi aktiviti ekonomi itu sendiri. Namun laporan yang diterima daripada Bank Dunia, International Monetary Fund dan pelbagai badan antarabangsa semua menunjukkan keyakinan bahawa pada tahun 2024 akan berlaku peningkatan permintaan dagangan, dan kita harapkan sektor-sektor lain yang terjejas juga akan turut mengalami permintaan terhadap barangan di dalam sektor tersebut. Kita nak lihat juga beberapa unjuran global menjangkakan Amerika Syarikat akan mengalami kemelisitan tahun hadapan. Pada masa sama, ekonomi China juga dijangka tumbuh lebih perlahan. Apa yang boleh kita jangkakan kesannya kepada Malaysia? Walaupun dijangka pertumbuhan ekonomi global akan lebih perlahan, tetapi sebenarnya perlahan itu dari segi pertumbuhan, bukannya kita akan masuk ke kemelisitan ekonomi, tetapi China sebagai contoh sudah mula melakukan intervensi. Baru-baru ini telah menerbitkan bond sebanyak 1 trilion yuan sebagai satu langkah suntikan fiskal untuk menggalakkan aktiviti ekonomi di negaranya dan juga meningkatkan permintaan terhadap barangan. Dan ini kita lihat akan mampu memastikan bahawa kita ada lagi ruang untuk meningkatkan dagangan kita dengan negara China sebagai contoh, kerana apabila negara kerajaan China itu menerbitkan bond tersebut, semua analisis telah meletakkan kadar pertumbuhan kira negara tersebut ke tahap yang lebih tinggi untuk tahun depan. Di situ saya lihat walaupun ada jangkaan pertumbuhan yang perlahan, namun setiap negara ini mereka sudah mula melakukan beberapa intervensi untuk meningkatkan kembali aktiviti ekonomi mereka. Dan baru-baru ini MITI berjaya membawa pulang 6.6 bilion ringgit potensi pelaburan FDI ini dan 700 juta ringgit potensi ekspor melalui misi perdagangan dan pelaburannya ke Jepun. Jadi bagaimana usaha ini dapat membantu pulihkan sektor perdagangan negara selari dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030. Bagaimana kita dapat lihat dasar dan polisi ini memkukuhkan lagi usaha kita? Ya, apabila kita melihat misi daripada MITI membawa pulang 6.6 bilion, sebenarnya sebelum ini pun ada juga lawatan ke Jepun pada bulan Jun lepas, dan kalau kita 29.56 bilion, satu jumlah yang besar. Dan kalau kita rujuk kepada kenyataan daripada Menteri MITI itu sendiri, sektor yang terlibat dalam pelaburan ini adalah dalam bentuk renewable energy, elektrik dan elektronik, kemistri ataupun kimia, dan juga sektor digital. Dan kalau kita lihat di dalam NIP 2030 itu, memang ia akan melaksanakan NIP ini melalui perindustrian yang sebagai contoh memperluas kluster sedia ada yang dalam bentuk fabrikasi bahan kimia khusus daerah kanser. Jadi kalau kita lihat pelaburan daripada Jepun tu ada merujuk kepada bahan kimia. Jadi ini akan membantu MIP, dan juga dalam MIP ini juga cakap tentang melahirkan kluster baru sebagai contoh penyimpanan karbon, kenderaan elektrik dan tenaga boleh diperbarui. Sekali lagi merupakan antara satu sektor yang akan dilabur ataupun diberikan pelaburan oleh Jepun ke dalam negara kita. Di situ saya lihat bagaimana apabila kita menjalankan hubungan bilateral dengan beberapa negara sejak belakang ini untuk membawa pelaburan ke negara kita,
kebanyakan sektor pelaburan ini memang selari dengan pilihan induk perindustrian baharu ni dan tidak lagi bertumpukan kepada industri yang berteknologi rendah. Tetapi potensi yang saya nampak kebanyakannya memang ke arah teknologi tinggi dan juga selari dengan pilihan induk perindustrian baru. Doktor, kalau kita nak mengambil kira dengan iaitu rombongan kabinet yang baru berlangsung baru-baru ini, adakah ini akan melambatkan sikit untuk kita mencapai usaha ataupun agenda yang kita ingin target ni, Doktor? Saya tidak melihat rombakan kabinet ini akan melambatkan, memperlahankan apa yang kita lakukan sebab apa yang berlaku ialah kita sudah ada segala dasar polisi seperti yang jangkauan sepanjang wawasan kemanusiaan bersama 2030, kita ada RMK 12, kita ada Belanjawan 2024, kita ada ekonomi madani, semua dasar polisi sudah telah dilancarkan, sedang dilaksanakan dan apa yang penting sekarang ini adalah kabinet baru, setiap menteri itu adalah memastikan pelaksanaan dasar itu sendiri, iaitu dari segi pencapaian output, impact untuk setiap polisi ataupun pelan tindakan yang dilaksanakan di bawah setiap dasar tersebut. Bukan masanya untuk berterusan mewujud ataupun melaksanakan dasar baru kecuali jika perlu, tetapi lebih penting untuk melaksanakannya mungkin ada sedikit penambahbaikan dari masa ke semasa, tetapi apa yang saya lihat yang rakyat mahu tengok adalah bagaimanakah pelaksanaan itu mencapai sasaran. Kita mahu lihat lebih banyak keterbukaan, ketelusan, pada masa yang sama ketirisan dan pembaziran dapat dikurangkan, tidak ada lagi rasuah, dan setiap peruntukan yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu memberikan impak dan output yang diharapkan.